Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir Syakir bin Yahya. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya, Muhammad Amirul Mukminin bin Rosli, Muhammad Akmal bin Muhammad Farid dan Syamsul Amirul bin Syamsuddin akan membentangkan subjek pengajian Malaysia, pembentangan yang bertajuk Keberadaan Institusi Beraja di Malaysia. Sedikit pengenalan mengenai topik ini. Pertama sekali, institusi Raja-Raja Melayu ialah institusi tertua dan sedia wujud dalam sistem sosial di negeri Melayu. Sejak berabad, ia terbabit secara langsung dalam pemerintahan Tanah Melayu dan Malaysia. Istilah kerajaan dipercayai berasal daripada raja. Ia membuktikan raja dan kerajaan mempunyai hubung kait rapat hingga digunakan sebagai gelaran ketua negara ini dan ketua negeri bagi 9 negeri yang mengamalkan sistem beraja. Menurut sistem beraja, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri, dibantu oleh pembesar yang dilantik khususnya sebelum penjajahan Inggeris. Apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka, institusi pemerintahan beraja diteruskan dengan beberapa pindaan, disesuaikan oleh konsep dan raja berperlembagaan. Menurut konsep demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, mereka menerima nasihat daripada menteri dan bertindak menurut nasihat itu. Sebagai contoh, pada peringkat persekutuan, Yang di-Pertuan Agong dalam menjalankan tugas baginda hendaklah bertindak menurut nasihat kabinet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Farid. Saya akan meneruskan pembentangan hari ini dengan menerangkan tentang latar belakang institusi beraja di Malaysia. Pemerintahan beraja merupakan salah satu unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia yang telah bermula dari Kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1400 Masihi. Walau bagaimanapun, keadaan ini telah diubah semasa berlakunya penjajahan British. Pihak British telah mengurangkan kuasa dan kedudukan Raja-Raja Melayu dengan cara mewujudkan seorang penasihat British kepada Raja-Raja Melayu sehingga berlakunya penubuhan Malayan Union pada tahun 1946. Pada tahun 1957, Malaysia telah mencapai kemerdekaan dan sistem pemerintahan beraja telah dikekalkan. Malaysia telah mengamalkan konsep demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang membawa maksud kuasa raja yang dibatasi oleh perlembagaan. Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri yang mempunyai seorang raja dan yang di-Pertua Negeri sebagai ketua negeri masing-masing. Daripada 13 buah negeri tersebut, terdapat 9 buah negeri yang diperintah oleh raja iaitu Sultan. Negara tersebut ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor dan Perak. Manakala 4 buah negeri yang lain iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak pula diperintah oleh Yang di-Pertua Negeri. Pada tahun Jawatan Yang di-Pertuan Agong telah diwujudkan melalui Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang di-Pertua Agong adalah sebagai ketua negara dan raja berperlembagaan yang mempunyai bidang kuasa yang luas dalam 3 cabang kerajaan, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman. Yang di-Pertua Agong juga mempunyai keutamaan yang melebihi semua orang di Malaysia dan merupakan lambang kedaulatan dan perpaduan negara. Assalamualaikum, nama saya Syamsul Amirul. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Pandangan keberadaan institusi raja di Malaysia. Yang pertama, sebagai kesinambungan agama, budaya, adat resan dan cara hidup. Seterusnya, institusi Raja-Raja Melayu sebagai pelindung dan pengekal identiti dan cara hidup budaya Melayu dan Islam. Sejak berkurun lamanya, budaya dan cara hidup masyarakat di Malaysia adalah cara hidup budaya Melayu dan Islam. Budaya dan cara hidup ini perlu dikekalkan dan dilindungi kerana ianya adalah teras dan asas kepada pegangan moral, adab kesopanan dan kesusilaan majoriti masyarakat Malaysia. Tanpa asas moral atau agama yang kuat, maka
kesusilaan dan adab masyarakat kita akan menjadi lemah. Pada masa inilah institusi raja-raja adalah penting sebagai pelindung dan pengekal identiti dan cara hidup walaupun kerajaan bertukar ganti di parlimen. Seterusnya, institusi Raja-Raja Melayu sebagai satu institusi seimbang terakhir kepada kuasa kerajaan dan Perdana Menteri. Walaupun sistem republik tanpa institusi beraja akan mewujudkan sistem demokrasi total dengan kuasa rakyat, namun sejarah telah membuktikan di serata dunia yang sistem demokrasi adalah terdedah kepada salah guna kuasa dan juga pemerintahan ditata akibat daripada kuasa yang mudah dibuat dengan memanipulasikan pendapat awam. Akhir sekali, institusi Raja-Raja Melayu sebagai simbol yang menjaga keistimewaan orang Melayu dan ketua agama Islam di Malaysia. Keunikan sistem pentadbiran Malaysia terletak khusus pada pencampuran sistem moden dan juga tradisional, iaitu demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Yang di-Pertua Agong dan raja merupakan simbol yang menjaga keistimewaan orang Melayu dan juga memelihara serta mengangkat agama Islam sebagai agama yang utama di Malaysia. Oleh itu, orang Melayu perlu menjadikan institusi beraja sebagai penyatuan ummah, bukan sahaja dari segi bangsa, tapi berasaskan akidah ahli sunnah wal jemaah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amirul Mukminin Rusli. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan nilai-nilai bunyi dan juga cara penambahbaikan. Nilai murni yang pertama adalah nilai ketaatan. Rakyat perlulah sentiasa mentaati pemerintah pada setiap aspek dan perkara yang membawa kepada ma'ruf. Hal ini kerana raja merupakan lambang kemuliaan kepada sesebuah negara yang bertamadun. Yang kedua adalah nilai bertanggungjawab. Raja-raja dan rakyat perlulah saling bekerjasama memikul tanggungjawab supaya negara Malaysia menjadi sebuah negara yang masyhur. Ibarat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nilai yang ketiga adalah nilai hormat menghormati. Rakyat hendaklah sentiasa menghormati semua raja-raja supaya dapat mengekalkan keharmonian dan perpaduan negara. Walaupun di Malaysia terdapat berbilang kaum, berbilang agama dan juga bangsa, namun budaya inilah yang perlu kita lindungi agar kita sama-sama dapat mencapai keharmonian tersebut. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Yang pertama, institusi raja berperlembagaan perlulah meningkatkan prestij dan penghormatan rakyat dengan penguasaan ilmu serta menunjukkan kehebatan dalam sistem pemerintahan kepada rakyat. Hal ini akan menjadikan rakyat lebih yakin dengan sistem pemerintahan di Malaysia pada masa kini. Yang kedua adalah raja-raja haruslah menjadi penimbang tara kepada sistem politik yang kini semakin hari mencetuskan perselisihan dalam kalangan pemerintah dan pembangkang. Justru menjadikan sistem politik di Malaysia kini semakin goyah dan rakyat-rakyat semakin hilang kepercayaan kepada para pemerintah. Seterusnya, rakyat Malaysia perlulah memahami bahawa Yang di-Pertuan Agong berperanan untuk menstabilkan politik di Malaysia. Hal ini kerana sistem beraja merupakan asas kepada peradaban politik. Dan sebagaimana yang kita tahu, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara secara undang-undangnya yang
menganggotai 3 badan kerajaan, iaitu Badan Perundangan, Badan Pemerintahan dan juga Badan Kehakiman. Oleh itu, benarlah bahawa Yang di-Pertuan Agong merupakan Yang di-Pertuan Agong bagaikan sekali. Seterusnya, rakyat Malaysia perlulah memahami bahawa Yang di-Pertuan Agong berperanan untuk menstabilkan politik di Malaysia kerana sistem beraja merupakan asas kepada peradaban politik di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama dalam negara yang menganggotai 3 badan kerajaan, iaitu Badan Perundangan, Badan Pemerintah dan juga Badan Kehakiman. Oleh itu, benarlah bahawa Yang di-Pertuan Agong bagaikan tunjang kepada negara Malaysia. Sekian itu sahaja pembentangan kami di dalam tajuk institusi beraja di Malaysia. Sekian, terima kasih.